Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Parit atas soalan ini. Tuan Yang Dipertua, dalam usaha membantu pembangunan vaksin COVID-19, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah memulakan langkah dengan menjalinkan sains diplomasi dan kolaborasi strategik bersama negara-negara yang berupaya menghasilkan vaksin. Pada 21 April 2020, pasukan petugas kolaborasi antara MOSTI, Kementerian Kesihatan, KKM dan Kementerian Luar Negeri ditubuhkan untuk meneroka peluang antara Malaysia dan negara-negara lain untuk menjalin kerjasama strategik dalam penyelidikan dan pembangunan vaksin dan ubat-ubatan COVID-19. Ini bagi membolehkan Malaysia mendapat akses kepada vaksin COVID-19 apabila ia dihasilkan, memandangkan Malaysia buat masa ini tidak ada kemudahan pembuatan vaksin manusia. MOSTI juga telah mengambil inisiatif untuk terlibat dalam pertubuhan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ataupun CEPI. Penyertaan Malaysia sebagai ahli CEPI membolehkan Malaysia mendapat akses kepada pembangunan vaksin, pemindahan teknologi dan kepakaran baru kepada penyelidik tempatan. CEPI juga telah menaja beberapa syarikat dan institusi yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 seperti Moderna dan Oxford AstraZeneca yang kedua-duanya sekarang berada dalam ujian klinikal fasa 3. CEPI juga komited kepada pengagihan vaksin secara adil, terbuka dengan kos yang sederhana untuk seluruh dunia. Malaysia juga sedang berusaha untuk berbincang dengan pihak negara China berkenaan pembangunan vaksin oleh syarikat dan institusi dari negara tersebut. China sekarang mempunyai beberapa syarikat dan institusi yang sudah sampai ke tahap yang kehadapan seperti CanSino Bio yang diberi kelulusan terhad oleh kerajaan China dan Sinopharm yang sedang melaksanakan ujian klinikal fasa 3 di Emirat Arab Bersatu UAE dan Sinovac yang sedang melaksanakan ujian klinikal fasa ketiga di Brazil. Esok petang, saya dijadualkan untuk mengadakan sidang video bersama dengan rakan sejawatan saya di China, Wang Zhigang, berkenaan hal ini termasuk kemungkinan Malaysia mendapat akses kepada vaksin daripada China sekiranya Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati ia sesuai, selamat dan berkesan untuk digunakan. Malaysia pada masa kini dalam usaha untuk melengkapkan ekosistem pembangunan vaksin. Pembangunan vaksin ini akan mengambil masa dan memerlukan perancangan serta kajian yang teliti. Mesyuarat Majlis Sains Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri pada 14 Julai tahun 2020 telah setuju MOSTI dan Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan roadmap pembangunan vaksin negara untuk negara kita mempunyai kemampuan untuk menghasilkan vaksin manusia dalam jangka masa sederhana sekaligus mempunyai keselamatan dan kemandirian vaksin security and self-reliance tanpa bergantung sepenuhnya kepada import seperti mana yang berlaku sekarang. Merujuk kepada pembangunan vaksin COVID-19, ia bukan hanya melibatkan penghasilan vaksin semata-mata. Ianya bermula dengan memahami bahan genetik virus SARS-CoV-2 itu sendiri. Maklumat genom ini digunakan untuk membangunkan vaksin. Malaysia melalui Malaysian Genomic Institute, Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, Institut Pendidikan Perubatan IMR dan Universiti Malaya telah berjaya menjujuk genom dari 20 sampel virus yang dipencil daripada pesakit di negara kita dan maklumat tersebut dihantar ke GIS-8 iaitu Global Initiative on Sharing All Influenza Data yang diguna oleh saintis di seluruh dunia untuk membangunkan vaksin. Selain daripada itu, penglibatan pemain industri tempatan juga sedang dilaksanakan seperti menyediakan pengeluaran vaksin pada peringkat fill and finish apabila vaksin ditemui kelak. Ini membolehkan Malaysia membeli vaksin tersebut dengan volume yang besar dan melaksanakan fill and finish di negara kita di mana dua syarikat berkaitan kerajaan GLC telah dikenal pasti untuk menyediakan kemudahan tersebut. Ini boleh membantu kerajaan memulakan proses imunisasi dengan lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Yang Berhormat Datuk Wira Haji Amiruddin untuk soalan tambahan pertama. Oh, tunggu dulu. Parit dulu. Terima kasih. Betul tahniah kepada Yang Berhormat Menteri yang telah pun menjelaskan secara detail tentang vaksin ini, khususnya COVID-19 ini. Saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah betul kerajaan sudah bersetuju untuk melantik dua syarikat iaitu Parma Niaga dan juga Duo Parma untuk
membolehkan proses pembotolan fill and finish vaksin COVID-19 dilakukan di negara ini kerana lebih murah dan mudah. Dan apakah kriteria pemilihan dua syarikat ini sebagai syarikat fill and finish apabila ditemui kelak, dan mengapakah pemilihan syarikat bagi tujuan ini tidak dibuat secara tender terbuka, dan adakah Malaysia pernah ditawarkan atau menawarkan diri melaksanakan percubaan ke atas manusia bagi vaksin COVID-19 yang sedang dihasilkan oleh negara luar, dan apakah faktor yang diambil kira dalam perkara ini, dan bagaimana kerajaan boleh memastikan pendekatan diplomasi sains yang telah digerakkan benar-benar mampu meletakkan negara kita dalam kedudukan terbaik khususnya untuk mendapatkan akses terawal kepada vaksin yang akan dihasilkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ahmad Nizam. Maaf saya tersalah panggil orang tadi. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Parit. Pendekatan kerjasama awam swasta bagi peringkat fill and finish ini telah kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Sains Negara pada 14 Julai yang lepas. Keputusan pemilihan syarikat bagi tujuan fill and finish ini tidak tertakluk kepada dua farma dan farma niaga sahaja. Ya, mereka adalah antara pilihan syarikat yang sekarang ini mempunyai keupayaan untuk melaksanakan fill and finish. Namun demikian, pemilihan syarikat mestilah dilakukan dan juga berdasarkan kepada keupayaan untuk mengilang produk farmaseutical tempatan yang telah memenuhi keperluan amalan perkilangan baik GMP mengikut Standard Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, dan pemilihan pengilang yang telah memenuhi standard ini sangat penting bagi memastikan aspek fill and finish ini dapat dilaksanakan secara selamat. Walau apapun keputusan untuk melantik syarikat-syarikat tersebut mestilah memenuhi syarat yang akan bakal ditetapkan oleh National Pharmaceutical Regulatory Authority ataupun NPRA di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dan sudah pasti pelantikan ini akan mengikut tata cara kerajaan yang sedia ada. Soalan berkenaan dengan sama ada Malaysia pernah ditawarkan untuk menjalankan human trials di Malaysia. Ya, memang betul Malaysia pernah menawarkan diri kepada negara luar seperti China bagi kajian klinikal vaksin COVID-19. Walau bagaimanapun, semasa proses rundingan sedang dijalankan, terdapat beberapa syarikat yang telah menarik diri disebabkan bilangan kes COVID-19 yang semakin menurun di Malaysia. Untuk kita menjalankan clinical trials, kita memerlukan bilangan kes yang banyak. Sebab itulah syarikat-syarikat China membuat clinical trials mereka di negara seperti UAE dan Brazil, di mana didapati ada puluhan ribu kes COVID-19. Tapi oleh kerana kejayaan kerajaan Malaysia membendung penularan wabak COVID-19 ini, kita sudah tidak layak untuk menjalankan clinical trials. Namun demikian, kita masih lagi bersedia dan kita ada keupayaan untuk menjalankan ujian klinikal melalui agensi Clinical Research Malaysia yang mempelopori pembangunan ekosistem penyelidikan klinikal di Malaysia. Dan kita juga ada mempunyai fasiliti yang mampu menjalankan penyelidikan klinikal fasa 1, iaitu Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Umum Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tema kedua, silakan. Terima kasih, Tuan Speaker. Pertama saya ucapkan tahniah di atas pelancaran dasar sains negara yang telah diumumkan Yang Berhormat baru-baru ini. Soalan saya, mendengar jawapan tadi, Yang Berhormat menyebut bahawa kementerian sedang menyediakan ekosistem bersabit dengan pembangunan vaksin. Seingat saya Yang Berhormat, seawal 15 tahun dahulu, negara telah pun memulakan langkah yang betul dengan mengadakan dasar biotek negara yang memberikan sasaran pembangunan produk biotek kesihatan termasuk R&D dan pembangunan vaksin dengan menggunakan kepakaran saintis Malaysia. Hasilnya, pelbagai institusi ditubuhkan di antara 2003 hingga 2006. Contohnya, Malaysia National Institute for Natural Products, Vaccines and Biologicals atau 9 Bio. Dah 15 tahun. Apakah
sehingga tempoh itu belum menampakkan sebarang hasil dalam pembangunan vaksin sehingga kita terpaksa merangka satu ekosistem baru? Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sejak 2006, MOSTI dan Kementerian Pengajian Tinggi telah membiayai 55 projek pembangunan vaksin yang melibatkan 16 institusi tempatan. Daripada projek-projek tersebut yang masih lagi ongoing development untuk vaksin manusia 5, satu sahaja yang sudah sampai tahap preclinical iaitu untuk kolera, manakala 19 vaksin haiwan telah pun dibangunkan. Jadi sekarang ini kita lebih berjaya dari segi pengkomersialan untuk vaksin haiwan berbanding dengan vaksin manusia. Didapati dalam kajian yang telah pun kita buat beberapa kelemahan yang telah pun kita kenal pasti dalam model pembangunan vaksin yang telah dilaksanakan dahulu, termasuklah penubuhan 9Bio yang tidak berjaya akhirnya di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh demikian, satu roadmap hala tuju baru sedang dibangunkan supaya kita dapat melihat kepada pembangunan vaksin ini dengan pendekatan yang berbeza, dengan pendekatan yang lebih fokus kepada beberapa virus saja tanpa kita cuba buat terlalu banyak penyelidikan yang seperti mana berlaku sekarang ini, dan untuk kita melihat kepada pembiayaan R&D yang lebih tersusun dan juga yang lebih targeted kepada virus-virus yang akan kita kenal pasti. Dan kita akan melihat kepada the entire ecosystem daripada basic research, preclinical, clinical trials sampailah kepada pengkomersialan untuk memastikan bahawa segala kelemahan yang lepas dapat kita perbetulkan dan atasi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.